Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang saya ucapkan kepada sidang penonton yang sedang menyaksikan live kita pada petang ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, insya-Allah kita buka perkongsian kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada sidang hadirin, sidang penonton yang sedang menyaksikan live, yang sedang menyaksikan live di page kita, iaitu di page Al-Quran Solution Provider. Saya ucapkan selamat datang pada sesiapa yang baru masuk. Pada sesiapa yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan. Jadi bagi yang baru masuk, mari sama-sama kita sharekan live ni. Kita sharekan live ni kepada rakan-rakan kita yang lain yang tidak berkesempatan untuk menyaksikan live kita pada petang ni. Boleh tuan-tuan dan puan-puan sama-sama kita kongsikan live kita pada petang ni. Boleh bagi like banyak-banyak. Boleh bagi like, boleh sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bagi yang baru masuk. Selamat datang saya ucapkan. Jadi bagi yang baru masuk, saya alu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk kongsikan live kita pada petang ini supaya bukan kita seorang saja yang dapat manfaat, malah orang lain juga turut dapat manfaat daripada perkongsian kita pada petang ni, insya-Allah. Boleh bagi like banyak-banyak. Kalau kita tengok live tu kan, dekat bawah tu dia ada button like, dia ada button love. Jadi boleh tekan button like, tekan button love tu banyak-banyak. Tunjukkan rasa, kita kata rasa sayang dan rasa cinta tuan-tuan dan puan-puan kepada majlis ilmu. Jadi dengan cara macam mana? Klik like banyak-banyak, kemudian bagi tekan butang love. Ni love, butang love tu dekat bawah tu, tekan banyak-banyak. Jadi supaya sama-sama kita dapat manfaat. Terlebih dahulu, sebelum kita meneruskan sesi kita pada petang ni, iaitu kita akan sambung surah Al-Baqarah ayat yang ke-15. Sebelum kita sambung perkongsian kita tentang ayat yang ke-15 dalam surah Al-Baqarah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat semuanya, marilah kita sama-sama bersyukur, mengucapkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Kerana masih kurniakan kita nikmat untuk berada di atas muka bumi ini, yang mana
nikmat yang paling kita tak boleh lupa adalah nikmat masih berada dalam nikmat. Seseorang itu akan masuk syurga. Seseorang itu akan masuk syurga walaupun ada iman sebesar zarah sahaja dalam diri dia. Walaupun sebesar zarah sahaja iman yang ada dalam diri dia, dia akan tetap masuk ke syurga. Jadi sama-samalah kita bersyukur kerana masih diberi nikmat berada dalam keimanan. Jadi sebab tu kita kena sentiasa berdoa, kerana kita kena sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah tetapkan hati kita untuk terus berada dalam ketaatan. Kerana hati manusia ini berbolak-balik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, hati kita ni, hati semua manusia ni berbolak-balik. Jadi mintalah pada pemilik hati. Amalkanlah doa ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wala ta'atik. Kita minta supaya Allah tetapkan hati kita untuk berada dalam ketaatan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Okay, suara saya jelas ke? Okay, bagi yang sedang menyaksikan live ni, suara saya jelas ke? Okay, saya kalau tak jelas boleh bagi tahu dekat komen supaya saya boleh kuatkan sikit suara. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap suara saya jelas. Okey, sekiranya tak jelas ataupun memang tak dengar langsung, okey, boleh bagi tahu dekat komen supaya saya perasan yang suara saya tak dengar. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah suara jelas. Okay, baik. Okay. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, bagi yang baru masuk, okay, bagi yang baru join live kita pada petang ni, okay, boleh sama-sama sharekan live ni kepada grup ataupun kepada kawan-kawan kita yang lain supaya kita semua, okay, bukan kita sahaja, kawan-kawan kita, ahli keluarga kita ataupun siapa-siapa sahaja boleh dapat manfaat daripada perkongsian kita pada petang ni. Okay, bagi yang baru masuk, boleh sama-sama like kan, boleh sama-sama like live ni, sharekan live ni. Ya, moga-moga sama-sama kita dapat manfaat. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, okay, hari ni kita akan belajar ayat yang ke-15 dalam surah Al-Baqarah, okay, yang mana berada di muka surat yang ketiga dalam Al-Quran. Okay, ayat 15 berada di muka surat yang ketiga dalam Al-Quran. Ya, ayat kedua terakhir daripada muka surat 3. Okay. Okay, ayat kedua terakhir yang ada dalam muka surat ketiga dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk, yang baru join live kita pada petang ni, saya ucapkan selamat datang. Okay, selamat datang dan selamat petang. Okay, petang-petang ni sambil-sambil kita santai-santai tu, okay, boleh tengok perkongsian ni.
Ya, sekejap ya tuan-tuan dan puan-puan. Bagi yang baru masuk, bagi yang baru masuk, boleh sama-sama like dan sharekan live ni. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Hari ni kita akan belajar ayat yang ke-15. Ayat ke-15 surah Al-Baqarah. Okey, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berkesempatan untuk buka Quran, okey, dialu-alukan untuk buka Al-Quran muka surat yang ketiga. Okey, dialu-alukan untuk buka Al-Quran muka surat yang ketiga. Ayat yang ke-15, iaitu ayat kedua terakhir dalam muka surat 3. Suara saya jelas ke? Okey, saya tanya lagi sekali, suara saya jelas ke? Saya harap suara saya jelas. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar. Okay, sekiranya tak jelas, okay, tuan-tuan dan perempuan boleh bagi tahu dekat komen, okay, supaya saya perasan yang kata suara saya tak jelas. Okey, baik tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah kita akan mulakan. Okey, baik, jelas, alhamdulillah. Baik, sekiranya sepanjang perkongsian kita ini ada apa-apa soalan ataupun sebarang kemusykilan, okay, boleh tuan-tuan dan perempuan boleh utarakan di komen. Okay, sekiranya saya boleh jawab, saya akan cuba jawab. Okay, sekiranya faham, alhamdulillah. Kalau faham pun boleh bagi tahu kat komen. Faham Ustazah. Kalau tak faham, lagi dialu-alukan untuk bagi tahu, okay, supaya kita boleh jelaskan. Okay, baik tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah kita akan mulakan. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat yang ke-15 ni, okay, sebanyak 2 kali. Okay, ayat ni pendek je. Okay, ayat yang ke-15 ni pendek saja. Okay, saya akan bacakan terlebih dahulu sebanyak 2 kali. Okay, sebelum kita bahaskan tentang tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Okey, saya ulang lagi sekali. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Okey, boleh tuan-tuan dan perempuan? Okay, sekarang kita akan bahaskan tajwid yang ada pada ayat yang ke-15 ini. Okey, baik. Yang pertama, kalimah yang pertama sekali. Okey, tuan-tuan dan perempuan nampak lafaz. Okey, sekejap. Maaf. Sekejap ya tuan-tuan dan perempuan. Okey, baik. Baik, pertamanya tuan-tuan dan perempuan, lihat di sini kita jumpa lafaz Allah. Lafaz Allah
ataupun kita panggil dalam ilmu tajwid kita panggil dia lafzul jalalah. Okey, lafzul jalalah iaitu lafaz Allah. Okey, yang mana lafaz Allah ini, okey, saya bagi tahu teknik paling senang. Sekiranya lafaz Allah ini ada di awal bacaan, ada di awal bacaan, terus sahaja baca dia dengan Allahu, Allahu. Okey, bila dia berada dekat depan, kita jumpa je dia dekat depan di awal bacaan. Okey, terus baca dengan baris atas Allahu. Jangan kita baca illahu ataupun Allahu. Tak betul. Okay, bila jumpa je kalimah Allah berada di awal ayat ataupun berada di awal bacaan, terus sahaja baca Allahu. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan? Okey, baik. Jadi di sini kita baca, okey, dia berada di awal ayat. Dia berada di awal ayat ataupun kita kata awal bacaan. Jadi terus sahaja baca dengan baris atas Allahu, Allahu. Okey, baik. Okey, seterusnya Allahu yastahzi'u bihim. Yastahzi'u bihim. Baik, di sini yastahzi'u bihim. Okey, tidak berlaku apa-apa hukum tajwid, semuanya perlu jaga-jaga dari segi makhraj huruf. Yes, kena ada desiran tah. Okey, ha di sini adalah kita panggil ha ketawa. Okey, bukan ha pedas. Okey, ha ketawa yang mana keluarnya daripada pangkal halkum. Jadi sebutnya tah. Okey, jangan sebut tah. Jangan jadikan ha ini ha pedas. Ini adalah ha yang keluar daripada pangkal halkum. Jadi baca dia yastahzi'u bihim. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan? Saya ulang dari awal. Allahu yastahzi'u bihim. Okey, baik. Seterusnya yastahzi'u bihim wa bihim wa. Okey, di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat, kita jumpa apa ni? Kita jumpa mim mati bertemu dengan huruf waw. Okay, mim mati berjumpa dengan huruf waw. Okay, atas huruf mim ada tanda sukun yang jelas. Okay, ada tanda sukun yang jelas. Kemudian kita jumpa dengan huruf waw. Jadi terjadinya di situ hukum izhar syafawi. Okay, izhar syafawi. Jadi kita perlu baca dia dengan jelas tanpa dengung. Yastahzi'u bihim wa. Bihim wa. Okay, jangan dengung, jangan bihim wa. Okey, salah yang tu. Jangan dengung. Perlu dibaca dengan jelas. Bihim wa. Okey, baik. Seterusnya wa yamudduhum. Yamudduhum. Kita jumpa huruf yang bersabdu. Jadi bila jumpa huruf yang bersabdu, bacaan kita perlu ditekankan sikit. Wa yamudduhum. Okey. Okey, waalaikumsalam. Puan Rizma. Okey, bagi sesiapa yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Okey. Yang baru masuk boleh sama-sama kita like dan sharekan perkongsian kita pada petang ni. Okey, moga sama-sama kita dapat kongsikan manfaat pada orang lain. Okay. Semoga sama-sama orang lain juga boleh belajar macam mana nak baca Al-Quran dengan tajwid yang betul.
Baik, kita teruskan. Wa yamudduhum fi hum fi. Okey, kat sini kita jumpa apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita jumpa mim mati juga. Mim mati bertemu dengan huruf fa. Okey, mim mati ada tanda sukun yang jelas. Jumpa dengan huruf fa. Jadi terjadi juga hukum di situ izhar syafawi, yang mana kita perlu baca dia dengan jelas, tanpa dengung. Wa yamudduhum fi. Jangan baca wa yamudduhum fi. Okey, tak kena tu. Jangan dengung. Okay, bila jumpa mim mati ada tanda sukun di atas, terus baca ya wa yamudduhum fi. Baik. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan? Wa yamudduhum fi. Okey, baik. Seterusnya. Okey, fi. Fi kita jumpa di sini. Fi. Yang mana di sini berlakunya, terjadinya hukum mad asli. Huruf ya mad sebelumnya baris bawah, maka terjadinya mad asli, yang mana kita akan baca dia sebanyak 2 harakat. Fi. Okey, seterusnya tughyanihim. Okey, kita jumpa apa ni? Kita jumpa huruf ya, atasnya ada alif kecil. Okey, alif kecil ni apa? Alif kecil ni adalah huruf mad. Okey, huruf mad alif sebelumnya huruf ya berbaris atas, maka terjadinya hukum mad asli. Jadi mad asli kita akan baca dengan 2 harakat. Tughya. Baik. Seterusnya tughyanihim ya. Him ya. Kita jumpa mim mati lagi. Mim mati atas ada tanda sukun, jumpa dengan huruf ya, maka terjadilah sekali lagi hukum izhar syafawi, yang mana bacaan mim mati itu perlu dijelaskan tanpa dengung. Tughyanihim ya. Him ya. Okey, baik. Seterusnya Ya'mahun. Baik, di sini terjadinya hukum mad arid li sukun, kerana kita memberhentikan bacaan di sini. Jadi terjadinya di sini mad arid li sukun, yang mana mad arid li sukun kita akan baca dia sama ada dengan 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat, bergantung kepada kemampuan masing-masing. Okay, sekiranya nafas tak cukup ataupun memang sejenis yang kita kata memang nafas pendek, maka ikut kemampuan, buatlah 2 harakat sahaja. Ya'mahun. Sekiranya boleh lebih, boleh buat 4 harakat ataupun 6 harakat. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Sekiranya ada yang baru masuk, okey, selamat datang saya ucapkan. Okey, sila boleh sama-sama sharekan live kita pada petang ini, supaya orang yang kita kata mungkin ada yang tak sempat nak tengok ataupun tak ada kelapangan masa ni untuk tengok, mungkin dia akan tengok masa lain. Jadi minta kita sama-sama sharekan, supaya orang-orang yang tak berkesempatan untuk tengok live kita pada petang ni boleh tengok pada masa lain. Okay. Baik, saya akan ulang bacaan daripada awal. Okay, saya akan ulang. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah ataupun yang berada di tempat kerja ataupun yang berada sekarang tengah memandu ke ataupun apa, okay, boleh sama-sama pelan-pelan kita baca.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Okey, sekali lagi. Boleh sama-sama ikut. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, baik, alhamdulillah. Selesai sudah kita membaca ayat yang ke-15 daripada surah Al-Baqarah. Okey, dan kita pun telah selesai membahaskan tentang serba sedikit tajwid yang ada dalam ayat yang ke-15 tu. Okey, baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau ada yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Saya ucapkan selamat datang. Okay, walaupun kita dah habis, tak apa. Walaupun kita habis, tak apa. Sebab nanti live ni tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok lagi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok lagi live ni dan boleh sharekan kepada orang lain. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan. Ya, alhamdulillah kita telah selesai membaca dan membahas tentang ayat yang ke-15. Okay, jadi moga-moga dengan sedikit perkongsian pada petang ni, moga-moga adalah manfaat yang tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil. Ya. Moga-moga ada manfaat. Walaupun sikit tak apa. Kita dapat ambil sikit pun tak apa. Sebab apa? Okay, bila dengan Al-Quran ni tuan-tuan dan puan-puan, segala-gala yang berkaitan dengan Al-Quran insya-Allah akan mendatangkan pahala. Okay. Sabda Nabi SAW, Nabi kata, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan dikurniakan dengan satu kebajikan. Akan diberikan satu kebajikan kepada dia. Satu huruf. Dan satu kebajikan tu akan dilipat gandakan lagi sebanyak 10 kali ganda. Satu huruf iaitu satu kebajikan lah. Satu kebajikan kemudian dilipat gandakan lagi kepada 10 kali ganda. Jadi itu baru satu huruf. Nabi kata apa lagi? Aku tidak kata yang alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Di situ dah 3 huruf. Okay, bayangkan walaupun tadi kita tengok ayat 15 tu, macam pendek kan? Nampak macam pendek. Tapi dalam satu ayat tu dah berapa banyak huruf dah ada. Dan dah berapa banyak dah kebaikan yang kita dapat. Jadi dengan Al-Quran ni, sebab tu kita kata dengan Al-Quran ni, apa-apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran, insya-Allah ada pahala. Okay. Dan ada Nabi Muhammad SAW juga ada bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran dan menjaganya dan mengamalkannya. Membaca Al-Quran iaitu membaca dengan betul lah, membaca dengan lancar, dan menjaga Al-Quran tu dan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran tu, maka dia akan bersama-sama dengan para malaikat. Dan adapun barang siapa yang membaca Al-Quran dengan bersungguh-sungguh dan dalam proses dia nak baca Al-Quran tu, dalam proses dia nak belajar Al-Quran tu,
dia mengalami kesulitan ataupun susah untuk dibaca Quran tu, maka untuk orang itu adalah 2 pahala. Kenapa 2 pahala? Yang pertama adalah pahala kerana dia baca Al-Quran. Yang kedua adalah pahala kerana dia bersusah payah belajar untuk baca Al-Quran dengan baik. Jadi kita pilih kita nak jadi yang mana. Semuanya manusia ni digunakan akal. Manusia ni digunakan akal untuk memilih yang mana baik, yang mana buruk. Jadi jangan pernah rasa terlambat. Jangan pernah rasa terlambat untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik. Selagi nyawa di kandung badan, selagi ada nyawa dalam badan kita ni, selagi kita belum selagi roh kita belum diambil, selagi nyawa kita belum diambil, maka belajarlah, terus belajar. Jangan nanti bila dah terlambat ni, bila mana apa? Bila nyawa kita dah diambil lah. Masa tu dah tak sempat dah nak menyesal ataupun apa. Sebab tu kita kena sentiasa bersedia, sebab kita tak tahu bila kita akan mati. Kita tak tahu bila nyawa kita akan diambil. Jadi sepanjang masa kita kena bersedia. Barang siapa yang maafkan saya, orang-orang yang cerdik itu adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang sentiasa mengingati kematian, sentiasa ingat tentang kematian. Okey. Baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang dah menyaksikan live ni, sama-sama sharekan live ni supaya orang lain juga boleh mendapat manfaat. Petang-petang ni kan, biasalah sambil-sambil santai-santai tu, daripada duduk saja tak buat apa, tengok live ni. Macam saya hari ni, saya duduk kat laut ni, saya live dari laut. Saya pun tak tahu pulau mana ni. Cantik pulau ni. Kat mana-mana saja kita boleh kongsi ilmu. Walaupun saya dekat pulau, tuan-tuan dan perempuan dekat rumah masing-masing, tapi kita masih boleh berkongsi ilmu. InsyaAllah saya rasa sampai di sini sahaja. Sebelum tutup, saya ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang telah menyaksikan live kita pada petang ni. Dan saya mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, ataupun ada apa-apa kelemahan daripada live pada petang ni. Saya mohon maaf. Semua tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Kepada ayat yang seterusnya lah. Untuk sambung ayat yang seterusnya InsyaAllah. Sekiranya masih dipanjangkan umur, kita akan jumpa lagi untuk ayat yang seterusnya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.